mengadakan majlis-majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah, apapun majlis, yang penting dia saling mengingat di antara satu sama lain, bertepatan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat ke-55, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua perkara Allah sebut. Berilah peringatan yang pertama, kata Allah, sebab peringatan itu, kata Allah, memberi manfaat. Allah suruh kita ni sama ada kita menjadi golongan yang memberi peringatan ataupun menerima peringatan, tak kisah, dua-duanya baik. Kerana sesungguhnya peringatan itu, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, kerana peringatan itu memberi manfaat, memberi kebaikan, kata Allah, pada orang yang beriman. Tidak sekali-kali, kata Allah, aku jadikan manusia dan jin, kata Allah, kecuali semata-mata untuk mengabdikan diri kepada kamu, kepada Allah, kata Allah. Saya, oleh kerana ayat yang kita baca itu pendek, hari ini insya-Allah kita menyambung pada ayat ke-34. Maka dalam suasana kita ni diuji, dalam negara kita ni diuji daripada satu bab ke satu bab, satu bab ke satu bab. Belum habis bab itu, belanja Covid, belum habis Covid, maka datang pula yang baru, banjir yang berlaku di beberapa buah negeri. Belum habis banjir berlaku, hari itu kita dengar satu kematian, satu kemalangan yang melibatkan 10 nyawa. Bagaimana begitu besar, begitu hebat, kereta boleh rosak di tepi jalan, tiba-tiba trailer boleh parking betul-betul atas kereta tu tadi. Kemudian tiba-tiba kita dengar pula semalam rumah terbakar, 8 buah rumah di saat banjir, maka berlaku banjir besar. Tapi itulah kehebatan Al-Quran. Kalau tuan-tuan perhati dan mengambil iktibar dan pengajaran, semuanya ada pengajaran bagi orang yang nak berfikir. Bagaimana tadi saya sebut, ada ketika kita tengok hari ni orang tinggalkan kereta berlambak, sama ada kereta mewah ataupun kereta tak mewah, melambak dengan air banjir yang begitu besar. Maka Allah kata, besok pada hari kiamat, saat unta-unta bunting ditinggalkan. Kita tengok hari ni ya ke tak ya. Unta bunting ni biasanya menjadi tradisi masyarakat Arab. Dia suka unta yang bunting, kerana unta bunting ni akan melahirkan anak, berpotensi untuk melonggok harta. Tapi saat kiamat ni, kata Allah, unta-unta yang bunting ditinggalkan. Bagaimana tuan-tuan tengok suasana banjir yang berlaku pada hari ini, kereta-kereta mewah orang tinggalkan. Macam tak percaya, tapi itulah yang berlaku hari ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka saya menyeru yang duduk dalam kuliah saya ini supaya sentiasa membaca Al-Quran, merenung intipati Al-Quran, mengambil iktibar daripada ajaran Al-Quran berdasarkan kepada ayat ke-22 daripada surah Hadid. Sila lihat surah Hadid. Surah Hadid mengisahkan tentang besi, surah besi. Tapi dia menceritakan ayat 22. Pada ayat ke-16 Allah Ta'ala tanya kita, alam ya'minil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Pada ayat 16 Allah Ta'ala tanya kita manusia, kata Allah, belumkah sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah? Allah Ta'ala tanya pada ayat 16. Jadi kita jawablah sendiri. Bila masanya kita ni nak mula ingat kepada Allah secara khusyuk? Bila masanya kita nak mula ingat kepada akhirat ini secara khusyuk? Sahabat saya telefon daripada Shah Alam, ceritalah ramai orang dekat masjid Ustaz, sampai atas bumbung-bumbung masjid pun ramai orang. Itu cerita dia. Jadi Allah Ta'ala tanya, belumkah sampai waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan kepada mereka? Bila lagi agaknya? Kalau umur 20 tahun dulu tak pergi masjid,
umur 30 tahun tak pergi masjid kerana sibuk dengan anak dan isteri, umur 40 tahun sibuk dengan projek-projek besar, maka umur dah 60 ni bila lagi nak pergi masjid? Kerana masjid hari ni kosong, tak ramai. Itu pada ayat 16. Kemudian kalau tuan-tuan baca pada ayat yang ke-17, Allah kata, ketahuilah Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya, iaitu kering. Kalau mati rumput ni, kita racun habis semua, mati kering. Tiba-tiba Allah Ta'ala tunaskan balik pokok-pokok, rumput-rumput ditumbuhkan. Kemudian ayat yang ke-18, Allah kata sesungguhnya orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan baginya balasan pahala. Siapa yang menyumbang pada jalan agama Allah, maka balasan dia berlipat kali ganda. Kemudian pada ayat yang ke-19 Allah kata, dan orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada Rasul, siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah, dia mengaku dia beriman kepada Rasul, kata Allah, dia mesti dia akan menjadi mencintai kebenaran, dia suka kepada kebenaran, dia suka kepada kebaikan, dan menjadi saksi yang mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Kemudian ayat ke-20 Allah Ta'ala cerita tentang kehidupan. 5 saja kehidupan ini. Hidup kat dunia ni sesedap mana pun, seseronok mana pun hidup di dunia ni, dia sekitar 5 perkara saja. Satu, kata Allah, kehidupan ini satu permainan, kata Allah, permainan. Yang kedua, kata Allah, senda gurauan, bergurau senda, anak isteri. 3, kata Allah, perhiasan. Nombor 3, kata Allah, perhiasan. Yang keempat, kata Allah, saling berbangga banyaknya harta. Yang keempat. Dan yang kelima, saling berbangga banyaknya anak keturunan. Kemudian pada ayat yang ke-21 Allah kata, maka berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu. Cepat, jangan tunggu lama-lama, banyakkanlah bertaubat. Kita ni banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala bala-bala bencana. Semalam saya kupas daripada surah Al-A'raf yang mengisahkan kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana nak ditimpakan bala kepada kaum kepada bumi Sodom. Bagaimana tunggu sampai Nabi Lut keluar daripada kampung tu barulah ditimpakan bala. Jadi kalau Allah kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah kata kalau penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami bukakan pintu keberkatan pada mereka dari langit, dari bumi. Allah yang berkuasa mentadbir 7 petal langit, 7 petal bumi. Dan saya nak bawa tuan-tuan merenung pada ayat 22. Daripada banyak-banyak ayat itu, daripada ayat 22. Sebab satu hari nanti akan berlaku pada kita peristiwa-peristiwa yang kita tak mahu. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah kata apa? Setiap bencana yang menimpa di bumi, kata Allah, satu, dan yang menimpa kepada dirimu sendiri, kata Allah, 2. Semuanya telah tertulis di dalam kitab yang ini Lauh Mahfuz. Apa pun yang berlaku pada kita, yang akan berlaku kepada kita, yang telah berlaku kepada kita, ataupun yang telah berlaku pada dunia, yang akan berlaku pada dunia, kata Allah, semuanya telah tertulis di dalam kitab yang ini Lauh Mahfuz. Dah tertulis, dah siap dah. Agar sebelum kami melakukan benda tu, kata Allah, sebelum berlaku benda-benda tu, satu hari kalau isteri kita meninggal, suami kita meninggal, anak kita meninggal, kan, kita kalau tak kuat. Bila saya tengok dalam gambar tadi sahabat yang kematian 6 orang anak, beratnya rasa nak menghadapi begitu. Tapi kalau kita baca Quran ni, maka kita akan rasa lapang dada lah. Setiap bencana yang menimpa di bumi, satu, yang menimpa diri kita sendiri, tercucuk duri je.
Kadang-kadang tercucuk duri aja. Semuanya kata Allah telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum berlaku sesuatu benda. Semoga agar kamu kata Allah tidak rasa terlalu sedih dengan nikmat yang hilang. Supaya kita tak rasa sedih dengan nikmat hilang. Dan tidak rasa terlalu bergembira dengan nikmat yang dapat. Siap-siaplah kalau kita sakit, kita sihat, maka akan berlaku suatu hari nanti kita sakit. Maka kita fahamlah begitu, benda dah tertulis sebegitu. Kan, hari ni kita sihat, maka Nabi ajar kita irtanim hamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Jadi Allah Ta'ala gilirkan kegembiraan. Selalu banjir tu, kalau kat tempat saya tu hampir tiap-tiap tahun naik air sampai ke belakang naik banjir. Tapi kali ni kan Syah Alam tu yang tak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Inilah kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita pengajaran segitu. Kadang-kadang Allah Ta'ala gilirkan kegembiraan kita. Kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang orang lain gembira pula. Iaitu orang yang kedekut, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Satu. Dua, yang suka membangga diri, sombong, takbur. Kita gini selamat. Gini. Dulu Pulau Pinang banjir, Pulau Pinang. Lepas tu hari ni Selangor banjir, Shah Alam Selangor banjir. Jaga-jaga kita hari ni tak kena, jangan sombong. Bila Allah kata innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tak boleh cakap besar kan, supaya kita ni sentiasa tawadhu kepada Allah. Iaitu orang yang kedekut. Kita ni buat simpati, tuan-tuan, kita boleh doa lah. Kita boleh doa. Yang kedua, kalau kita boleh sumbanglah bantuan kepada saudara-saudara kita yang seagama yang dilanda banjir. Itu yang Allah Ta'ala jadikan tu, supaya orang senang tolong orang susah. Tetapi Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang sombong lagi bangga diri, iaitu yang kedekut. Satu. Yang kedua, dia menyuruh orang lain kedekut. Dia adalah tak nak bagi sumbangan, tapi orang lain nak bagi sumbangan, dia tukang bakar. Kita bagi pun tak duit, tak sampai tak tidak. Ini jahat ni. Ini jenis jahat betul. Ini jenis jahat ni. Jenis-jenis macam ni kadang-kadang dia tak nak sumbang derma tu. Lalu tabung tu dia tak nak sumbang. Dia tak nak sumbang tu satu hal. Hal yang lain pula, dia bakar orang. Entah duit tu ke mana pergi agaknya. Ini lagi berat. Kan, kalau dia tak nak sumbang untuk diri dia tak apalah. Tapi dia tukang bakar lagi orang lain supaya jangan sumbang pada jalan agama Allah. Jadi sekarang ni yang ada boleh sumbang, bagilah sumbang sebelum sampai saat masa kita duit kita ni tak laku. Macam tadi saya kata, dalam Quran kata unta-unta yang bunting ditinggalkan. Hari ni tuan-tuan tengok mewah. Bila Allah kata izas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat, biar hebatnya kiamat tu kata Allah. Kan, bagaimana nanti bila kiamat tu berlaku, unta-unta yang bunting ditinggalkan. Hari ini belum kiamat lagi, kereta-kereta mewah, rumah-rumah besar pun ditinggalkan. Kalau kita pandang dan perhatinya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, kata Allah. Yang mana yang kamu nak dustakan? InsyaAllah pada pagi ini kita baca hanya satu ayat sahaja, iaitu pada ayat ke-34 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita baca sama-sama, walaupun pendek, tak apalah satu ayat tuan-tuan, tapi keterangan dia ada lebih kurang 4 muka surat insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Ini sahaja ayat kita baca, ayat ke-34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, iaitu berilah penghormatan kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia daripada golongan-golongan yang kafir. Ayat ini mengisahkan, setelah kita baca pada ayat yang lepas, Allah nak jadikan Nabi Adam alaihi salam, bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat bertanya, nak buat apa buat Nabi Adam? Nanti Adam ini, manusia ini, dia akan berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Dia akan berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Maka Allah kata, aku lebih mengetahui daripada kamu, wahai para malaikat. Maka apa yang Allah Ta'ala bagi kepada Adam, ialah Allah bagi kepada Adam itu ilmu. Itu nombor satu. Dia tak bagi kekayaan, dia tak bagi emas, dia tak bagi perak, tapi dia bagi kepada Nabi Adam itu ilmu. Maka di situ menunjukkan kepada kita, dalam hidup kita ini, kita nak jadi orang yang berjaya, yang nak memakmurkan dunia ini, mestilah ada pada kita ilmu. Maka dan ingatlah ketika kami berfirman, lalu Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, bila tanya pada malaikat tentang benda-benda sesuatu, malaikat ni tak boleh nak jawab. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat supaya tunduk, sujud, tunduk sebagai hormat. Ini bukan tunduk mengabdikan diri, tunduk hormat, memuliakan, menghormati orang. Itu yang kita kena faham dalam hidup kita ni, tuan. Ada masanya kita kena menghormati orang. Islam ajar sebegitu, memuliakan. Kalau tetamu, memuliakan tetamu. Sehingga Nabi kata, bukan dari kalangan aku orang muda yang tidak reti menghormati orang tua, dan orang tua yang tidak reti memuliakan orang muda. Suatu hari Nabi dalam bab solat, biasanya Nabi solat ini, habis sahaja Nabi solat, maka Nabi akan memberi sedikit tazkirah, peringatan-peringatan dalam masa yang pendek. Suatu hari peringatan Nabi itu, satu malam itu Nabi beringat, kata Nabi, bukan dari kalangan umat aku orang muda, orang tua yang tidak menghormati orang muda, orang muda yang tidak menghormati orang tua, dan orang tua yang tak erti memuliakan orang muda. Yang duduk kuliah tazkirah pada ketika itu, antaranya sahabat-sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dia duduk bersama. Habis sahaja Nabi beri tazkirah, maka semua sekali balik. Esok paginya azan subuh berkumandang. Bila azan subuh berkumandang, sahabat-sahabat ni bergegas nak keluar untuk menunaikan solat fardu subuh berjamaah pada ketika itu. Seorang daripada mereka ni ialah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni nak jalan juga, nak pergi juga semayang. Kalau kita pergi Mekah, daripada dulu sampai sekarang lah, bangunan dia ni dibuat biasanya rapat-rapat. Kerana cuaca panas itu, bila dia rapat, maka ada ruang yang tidak akan terkena panas tadi. Itu antara sebab-sebab dibuat rapat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia keluar lorong ni nak pergi solat. Dalam perjalanan dia nak pergi solat, panggil dengan seruan azan tu, panggilan solat tadi, maka dia terserempak seorang tua yang berjalan di hadapan tadi. Sayyidina Abu Bakar ni dia nak potong orang tua ni, tapi dia teringat pesanan Nabi. Pesanan Nabi, orang muda kena menghormati orang tua, orang tua kena memuliakan orang muda, saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Bila dia nak potong, dia teringat pesanan Nabi. Bila dia nak potong, dia teringat pesanan Nabi. Dia nak potong, teringat pesanan Nabi. Jadi dia tak potong. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita bawa kereta lambat, orang belakang tu paling tak ada pun dia horn, dia cing dia, lepas tu dia nyeling pula kita. Lambatnya orang tua ni.
kalau zaman sekarang. Tapi zaman adab, zaman Nabi ajak, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Yang kalau kita baca dalam ayat Quran, pada diri Nabi Muhammad itu, kata Allah, ada diri contoh teladan yang terbaik. Kita sambut yang lepas kita baca peristiwa sambutan Maulid Nabi. Tapi Allah katalah sungguhnya pada diri Nabi itu terdapat contoh siri teladan yang terbaik untuk kita jadikan sebagai contoh. Orang Jawa kata role model. Bagaimana Nabi menjadi seorang suami, menjadi seorang bapa, menjadi seorang pemimpin, bagaimana akhlak Nabi itu begitu, menjadi contoh teladan yang baik. Jadi dia nak potong, dia tak potong, nak potong tak potong, nak potong tak potong. Lama-lama sampailah dekat masjid. Bila sampai dekat masjid, Sayyidina Abu Bakar pun belok masuk masjid. Orang tua tadi tegak tu berjalan. Nak Bakar panggil ni, pakcik tak solat ke? Tak solat ke? Dah masuk waktu, tak solat ke? Maka orang tua tu kata, aku ni Yahudi. Macam mana aku nak solat? Aku ni Yahudi, kata dia. Kalau kita dah 3 bakul, kita maki dah. Tapi Sayyidina Abu Bakar terus solat. Bila dia solat, maka Nabi ni dah hujung baca surah Al-Fatihah, dah habis baca surah dah. Bila dia takbir Allahu Akbar sahaja, maka Nabi pun Allahu Akbar di rokok. Di rokok tadi. Sayyidina Abu Bakar ni pun Allahu Akbar rokok juga. Kerana terlalu bergembira sangat dapat melaksanakan titah perintah Allah. Kerana terlalu rasa bergembira sangat dapat melaksanakan sunnah ajaran Nabi, maka lidah dia tersebut terkeluar daripada lidah dia dengan kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah terkeluar kerana suka sangat dapat buat sunnah Nabi dan hormat orang tua, kerana suka sangat dapat solat berjamaah bersama dengan Nabi. Pada rakaat yang pertama dapat sempat rakaat tadi, dia tersebut Alhamdulillah. Maka bangkit sahaja daripada rakaat tadi, Nabi sebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Maka sahabat jadi heran. Selepas salat aja sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sebelum ini pergerakan salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kenapa pada pagi ni kita salat tadi kamu bangkit, kamu sebut dengan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Lalu Nabi kata, sebab hari ini ada orang yang sangat-sangat suka dapat melaksanakan sunnah ajaran aku, dan dia sangat suka dapat solat berjamaah ni, melaksanakan titah perintah Allah, sehingga dia memuji Allah, Alhamdulillah. Lalu Allah dengar pujian itu dan Allah jawab pujian itu melalui aku. Cara itu melalui aku jawab tu, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Mendengar Allah Ta'ala akan hambanya, baginya lah segala pujian. Sampailah hari ini, kalau tuan-tuan perhati perbuatan solat tu semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bangkit daripada rakaat tu, kita akan sebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Jadi dia kata sebagai tanda penghormatan. Lalu mereka sekian tunduk memberi hormat. Dalam banyak-banyak yang tunduk tadi, semua malaikat ditunduk, tapi ada makhluk Allah yang degil. Namanya namanya Iblis laknatullah. Kerana apa? Dia menjawab bila Allah kata, kenapa? Apa benda yang menyebabkan kamu tak nak sujud? Lalu mereka jawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku ni dari api, kamu jadikan Adam tu daripada tanah. Manakan mungkin aku dari api nak sujud kepada Adam yang dari tanah? Nampak? Itu sifat orang yang meninggi diri, orang sombong. Allah kata innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ni. Allah tak suka orang sombong. Kerana orang sombong ni biasa dia meninggi diri. Api tu perangai dia tuan-tuan, biasanya dia meninggi. Dia meninggi diri, di atas saja biasanya. Api biasanya di atas, meninggi. Jenis sifat orang yang sombong ni. Sedangkan kita tak tahu daripada api, daripada tanah ini mana yang lebih mulia. Mana yang lebih mulia? Kalau kita tengok diri kita ni dari asalnya daripada tanah, tak tentu yang daripada tanah tu lebih mulia ke, ataupun sebaliknya tadi. Cuma kita meletakkan diri kita ni hebat. Allah Ta'ala kurniakan kita manusia ni bila kita mulia, bila kita jadi orang yang taat kepada perintah Allah Ta'ala.
Munasabah ayat ini, ayat sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah yang dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, sehingga ke peringkat malaikat tidak boleh menandinginya, dibekalkan padanya ilmu pengetahuan. Ilmu ni penting. Dalam Islam belajar tuan-tuan, dia tak sampai PhD. Kalau kat dunia ni kita belajar kata PhD tu dah hebat. Dalam Islam dia tak pernah terhenti. Macam saya kata kepada tuan-tuan lah, kalau orang berhenti makan nasi, bermakna kemungkinan besar orang tu dah nak mati dah. Tapi kalau orang berhenti tak nak belajar ilmu, tak nak duduk dalam majlis ilmu, kemungkinan besar hati dia akan mati. Mana lebih teruk, hati mati dengan badan yang mati, tuan-tuan? Di antara dua tu agak-agak. Maka tidak boleh menandinginya. Allah memberi keistimewaan kepada Adam dengan memerintah para malaikat sujud kepadanya. Ini merupakan satu kemuliaan yang diberikan kepada Adam sebagai bapa kepada seluruh umat manusia, sebagai hormat. Macam saya kata tadi, kalau jiran tetangga datang, kita hormat, kita memuliakan dia selama sekitar 3 hari. Kalau boleh sampai di balik tu, sampai diiring naik kenderaan, kereta tu berjalan, kita iringkan dia. Itu sebaik-baiknya adab Islam ajar kita memuliakan tetamu datang tadi. Huraian dan tafsiran, Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada umatnya tentang Allah merintahkan para malaikat supaya sujud menghormati Nabi Adam sebagai mengagungkannya, tetapi bukan sujud yang berbentuk ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir kepada berhala. Bukan sujud ibadah, tapi sujud sebagai menghormati, memuliakan. Macam saya kata tadi, orang dulu-dulu kan, kalau kita lihat orang tua dulu-dulu kalau dia ajar kita ni salam, cium tangan. Tetapi sebagai kita memuliakan, kan? Kalau dah kita buka kitab, maka murid dengan guru boleh, suami dengan isteri boleh, salam tu cium tangan, memuliakan suami. Anak dengan bapa, memuliakan bapa, cium tangan dia sebagai memuliakan, bukan sembah. Ini dalam bab adab memuliakan kita tadi. Sujud tak boleh, kenyah aja sekadar kita sebagai cium tangan tu sebagai memuliakan. Maka begitu juga Allah perintah kita tadi menghormati orang tua, memuliakan kanak-kanak, ada hak-hak kanak-kanak. Dalam perkara ini semua malaikat tunduk dan patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud kerana merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Itu yang kita baca, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka orang yang sombong dan orang yang bangga diri, Allah tak suka. Maka iblis berkata, adakah aku mesti sujud kepada Adam sedangkan aku lebih baik daripadanya? Kita ni macam mana boleh kita tahu kita ni lebih baik daripada seorang, tuan-tuan? Sedangkan amal kita tak tahu pun. Allah Ta'ala terima ke tak terima? Mana lebih berat amal baik kita dengan amal jahat kita? Kan saya cakap dengan tuan-tuan marin, Allah Ta'ala jadikan dosa kita ni tak berbau. Bila dosa kita ni tak berbau, Allah Ta'ala jadikan amalan kita ni sekarang kita tak nampak. Amal baik kita banyak ke, amal jahat kita banyak, kita tak nampak. Jadi apa yang kita nak bangga dengan diri kita sangat? Sedangkan aku, kata dia, lebih baik daripadanya. Aku dijadikan daripada api, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Maka firman Allah dalam surah Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjudu idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maksudnya Allah berfirman, apakah halangan yang menghalangmu daripada sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Kata Allah, apa menyebabkan kamu ni tak nak sujud kepada Adam? Maka jawab Iblis, aku lebih baik daripada Adam. Dia anggap dia lebih mulia, sebab itu dia tidak mau sujud. Engkau wahai Tuhan jadikan aku daripada api, sedangkan engkau jadikan Adam pula daripada tanah. Jadi api ni dianggap diri dia mulia. Akhirnya apa sifat dia tadi? Dia sombong. Ingat tak saya kata kepada tuan-tuan tempoh hari, atas dunia ni Nabi kata ada 3 golongan manusia yang Allah benci, sangat-sangat benci. Ingat tak tu? Banyak kalau tuan-tuan baca Quran. Dan 3 golongan manusia saya kata Allah Ta'ala sayang, sangat-sangat sayang. Ingat?
Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala benci ni orang yang sombong. Orang sombong yang tak nak sujud kepada Allah ni lagi teruk, tuan. Sombong harta tu satu hal, tapi sombong tak nak sujud kepada Allah, sombong tak nak minta pertolongan kepada Allah, lagi teruk. Allah benci orang sombong, kata Nabi. Dan Allah lebih benci, kata Nabi, orang miskin yang sombong daripada orang kaya yang sombong. Satu. Pendek kata, sombong benda Allah tak suka. Dua, Allah Ta'ala benci kepada orang fasik, kata Nabi. Orang yang fasik, dia pakai buat dosa-dosa besar ni, buat kekalkan dosa kecil ni, Allah benci orang fasik yang buat dosa, buat maksiat atas bumi dia. Kata Nabi, Allah lebih benci orang tua yang fasik daripada orang muda fasik. Dan yang ketiga, Allah benci kepada orang yang kedekut, tahi hidung masin. Maka kata Nabi, Allah lebih benci orang kaya yang kedekut daripada orang miskin yang kedekut. Dan tiga golongan manusia pula, kata Nabi, Allah Ta'ala sayang dia. Satu, Allah sayang kepada orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Maka kata Nabi, Allah lebih sayang orang muda yang bertakwa daripada orang tua yang bertakwa. Orang yang bertakut Allah ni, dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggal apa yang Allah larang, Allah suka. Tapi Allah lebih suka orang muda yang bertakwa, yang takut Allah, daripada orang tua yang takut kepada Allah. Dua, Allah suka kepada orang yang pemurah, dermawan, suka bantu orang, nyumbang kepada jalan agama Allah. Allah lebih suka, kata Nabi, orang miskin yang pemurah melebihi daripada orang kaya yang pemurah. Kerana orang kaya kalau dia pemurah tak pelik, kerana dia kaya, dia ada harta. Tapi orang miskin kalau dia pemurah, dia pun miskin, dia boleh menyumbang bantuan cukup hebat. Dan yang ketiga, kata Nabi, Allah suka kepada orang yang tawaduk, merendah diri, tak sombong. Allah lebih suka, kata Nabi, orang kaya yang tawaduk daripada orang miskin yang tawaduk. Kaya merendah diri lagi bagus daripada miskin merendah diri. Itu keadaan berlaku. Maka dengan sebab keengganannya itu dan keangkuhannya serta rasa hebatnya iblis itu, maka dia tergulung dalam makhluk yang kufur kepada Allah. Iblis berhak mendapat laknat Allah sehingga hari kiamat disebabkan ingkar kepada Allah dan enggan menghormati Nabi Adam alaihissalam. Adakah iblis ni bakar masjid? Adakah iblis ni, tuan-tuan, dia ni bakar surah? Adakah iblis ni dia bakar Quran? Adakah iblis ni dia buat benda-benda kata dia runtuhkan masjid ke? Tak. Tapi satu perintah Allah yang sedikit dia enggan dia buat, tuan-tuan. Dia sombong tadi, kan? Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kita ni kalau boleh jangan jadi jenis itu sombong. Allah suruh tutup aurat, kita jawab, besok awak nanggung dosa saya ke akhirat besok? Orang suruh pakai tutup aurat, dia jawab macam tu. Orang suruh semayang, kubur lain-lain. Itu jenis spesies sombong juga, tuan. Yang kena risau-risau saya tak semayang ni pasal kubur kan lain-lain. Ini jenis spesies sombong ni, tuan. Allah yang suruh kita solat, Allah yang suruh kita tutup aurat, kita ni kan hamba, maka taat ajalah, sami'na wa ata'na, jangan lawan. Tu dia tadi. Okey. Kejadian iblis. Wujud dua pendapat ulama yang berkenaan kejadian iblis. Iblis dari golongan jin, jin yang sejenis daripada malaikat yang dijadikan daripada api. Ini berdasarkan firman Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah peristiwa tetap kala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud, melainkan iblis, ia adalah berasal dari golongan jin, lalu ia menerhaka akan perintah Tuhannya. Itu yang pertama. Dia dari golongan jin tadi. Dan iblis juga merupakan sebahagian daripada malaikat. Berdasarkan ayat ini yang memerintahkan para malaikat supaya sujud kepada Adam. Pendapat ini adalah Ibnu Abbas, apabila iblis engkar kepada Allah, maka jadilah ia syaitan. Bila dia angkar, maka jadilah dia syaitan. Tapi istilah yang lebih tepat kita faham bahawa
Iblis ni dari kalangan jin. Kalau belum jelas kejahatan dia, maka dipanggilkan di jin. Jin ni ada yang Islam dan ada yang kafir. Bila yang menentang, maka dinamakan dia syaitan tadi, ataupun iblis, dari kalangan tadi. Yang muktamadnya dia dari kalangan jin tadi. Dan sujud, hukum sujud boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Sujud ibadat khusus kepada Allah dengan meletakkan dahi di bumi sebagaimana yang dilakukan dalam solat. Itu yang pertama. Yang kedua, sujud dengan memberi penghormatan dan memuliakan seperti sujud yang dilakukan malaikat kepada Adam. Yang kedua, sujud sebagai tanda menghormati, memberi penghormatan dan memuliakan seperti sujud dilakukan malaikat kepada Adam. Sujud Nabi Yaqub bersama anaknya kepada Nabi Yusuf. Sujud yang kedua ini hanyalah berlaku di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, tetapi mengikut syariat Nabi Muhammad tidak diharuskan seorang sujud kepada manusia dan digantikan dengan berhajat dengan berjabat salam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Ibnu Majah. Tak ada sujud kepada manusia pada syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ada penghormatan kita pada manusia ialah berjabat tangan. Berjabat tangan itu pun perbahasan dia banyak, tuan-tuan. Ini berjabat tangan pun macam-macam lah. Macam tadi saya kata, orang Melayu kita yang ambil gambar sekarang ni, dia tak sedar dia letak begini. Begini tu kata seorang pendakwah dari Indonesia, rupanya simbol palang salib rupanya. Ramai orang kita bergambar bila pengantin kan, dia begini. Dia tak sedar lambang tu jadi lambang palang salib tu kan. Dia tak sedar tu. Dia buat macam tu lambang palang salib tadi. Dia tak sedar. Cuba tengok betul-betul. Kan banyak orang dia buat gitu kan. Baik-baik. Jadi kita ni kalau satu benda tu biarlah kita belajar sikit. Jadi zaman umat Nabi terdahulu ada keadaan di sebegitu. Tapi bagi syariat Nabi Muhammad, penghormatan tidak lagi sampai kepada sujud. Sekadar dia kata berjabat tangan, tidak boleh seorang itu sujud kecuali kepada Allah Rabbil Alamin. Jadi dengan umat Nabi Muhammad hari ini kita penghormatan ialah dengan kita ni berjabat tangan. Ada pun orang letak dekat jantung, dekat dada ke sebagaimana, itu kan yang betulnya ialah berjabat tangan. Berjabat tangan ni pula macam mana pula? Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh pula kan macam-macam. Biasanya adat orang kita Melayu dua tangan. Tapi yang saya bacalah tuan, yang saya pembacaan saya, salam ni satu tangan saja. Kenapa jadi macam tu? Kita masuk masjid kaki kanan, kita keluar masjid kaki kiri. Kita masuk rumah kaki kanan, kita keluar rumah kaki kiri. Kita masuk tandas kaki kiri, kita keluar tandas kaki kanan. Kita masuk pasar kaki kiri, kita keluar kaki kanan. Maknanya tempat yang baik yang kanan, tempat yang tak baik kiri. Kalau masuk dua kaki sekali, hukumnya makruh. Faham? Sampai dekat tandas, tuan-tuan berdiri depan tandas, tuan-tuan lompat dua kaki, penentu kali, maka hukum dia makruh. Masuk rumah pun dua kaki makruh. Oleh kerana yang baik kaki kanan, yang tak baik kaki kiri. Kan? Salam ni baik ke tak baik? Maka salam ni satu benda yang baik. Kanan aja lah. Kiri nak berapa ikut. Tapi biasanya orang Melayu dengan tangan kanan dengan kiri sekali kadang-kadang. Setengahnya tuan. Tapi tuan-tuan janganlah pula marah pada orang salam macam tu. Janganlah, itu dia dari segi mungkin adat orang Melayu. Tapi yang kalau kita buka kaedah yang saya bacalah pengajian saya, hanyalah satu tangan kanan saja. Tangan kiri ni tak payah ikut. Kanan saja. Tangan kanan sahaja tuan. Faham maksud pengemuliaan. Tapi jangan tuan-tuan pergi marah orang. Tuan-tuan pergi tengking orang, besok kena penampar pula. Jadi kita dah faham ni, kita ini keadaan salam tu sebelah tangan kanan tadi. Seperti mana saya katalah semalam dekat tangkap.
yang saya pernah baca dekat sini sekitar 2 tahun lepas. Bagaimana Allah Ta'ala nak timpakan ketika malaikat datang jumpa kepada Nabi Ibrahim, beritahu, aku datang ni nak beritahu bahawa isteri kau akan mengandung. Kata Maryam, macam mana aku nak mengandung sedangkan aku ni tak pernah, dah tua dah, suami aku dah tua. Kan? Dia macam tak yakin lah. Tapi malaikat kata, kamu tak yakin dengan janji Allah? Kemudian aku datang ni, dia kata nak beritahu kamu, nak pergi ke satu tempat kaum Sadum. Kaum Sadum, kampung Sadum ni, nak beritahu bahawa kampung ni akan ditimpakan bala yang besar. Nak diberitahu. Lalu kata Nabi Ibrahim, macam mana nak timpa bala? Nak timpa bala. Sedangkan dalam bumi Sadum itu, kata dia, ada seorang alim yang kuat beribadah kepada Allah. Nama dia Lut alaihi salam. Kata Nabi Ibrahim, macam mana? Ini yang aku datang nak beritahu. Akhirnya malaikat datang menyerupakan diri dia seorang lelaki, beberapa lelaki lawa, handsome, kacak. Tiba-tiba bini Nabi Lut berpaling tadah. Dia bocorkan rahsia, beritahu orang kampung, dekat rumah Lut ni ada beberapa orang lelaki yang boleh kacak. Maka mereka datang nak melakukan maksiat, nak buat orang kata LGBT dengan para malaikat. Kata Nabi Lut, tak boleh, ini tetamu aku kena muliakan dia. Aku tak nak, kau ambil lah anak aku ni, kata dia. Dia kata tak, aku tak nak, aku nak yang lelaki ni juga. Nampak dia melanggar tabi'i dia, tuan. Zaman Nabi Lut tu dia berlaku. Lalu kata malaikat, tak apa, aku boleh jaga diri aku ni tadi. Habis macam mana kamu? Sekarang ni, wahai Lut, kamu tinggalkan kampung Sadum ni. Kampung Sadum ni akan ditimpakan bala besar. Tinggalkan kampung Sadum ni. Maknanya apa, tuan-tuan? Selagi ada orang alim di situ, insya-Allah bala bencana ni insya-Allah berkat lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sebab tu tempat kita ni, kalau tak ada orang alim, rasa risau sikit tak? Sekarang orang alim berapa ramai yang pergi meninggal seorang demi seorang meninggalkan dunia. Orang alim yang ajak orang kepada benda baik ni, kan? Yang main. Bila Nabi Lut keluar, Allah pesan, malaikat pesan, jangan pusing ke belakang. Lut pun keluar. Bila Lut keluar, isteri dia keluar. Isteri Lut ni bila dia keluar, dia jalan jauh ni, dia pusing juga. Dia langgar larangan Allah tadi, dia pusing juga. Dia pusing ke belakang. Bila dia pusing saja, dia nampak kaum-kaum dia tadi, dia pusing, dia panggap kaum-kaum ni, maka dia berpatah balik, tinggalkan Nabi Lut AS. Saat itulah Allah Ta'ala timpakan bala, bumi digulung, dilipat, dihujan dengan hujan batu, hujan api, menjadi seperti mana daun kering di mamah ulat. Nampak tak, tuan? Nampak tak? Maknanya apa? Kita kalau zaman kita muda dulu, kita buat benda maksiat, kita dah tua ni, dah tinggallah. Jangan nak pusing lagi ke belakang. Takut kita pusing terlekat balik. Zaman kita muda dulu kan jenis hahu kan. Dah tua ni kita tengok balik, alamat terkenang semasa dulu. Akhirnya kita U-turn balik, ditimpa bala tadi kaum Nabi Lut dengan isteri Nabi Lut sekali habis. Nampak tak? Banyak pengajaran kalau kita boleh ambil iktibar tadi. Jadi penghormatan itu, dia kata tidak boleh seorang itu sujud kecuali kepada Allah Rabbil Alamin. Dan kesimpulan para ulama bersepakat bahawa sujud yang diperintahkan kepada para malaikat bukanlah sujud ibadat seperti sujud dalam solat. Itu ulama sepakat. Hanya merupakan penghormatan zaman dulu. Zaman dulu, sebelum kedatangan Islam, orang jumpa hormat ni, hayakallah. Dia jumpa je sebut hayakallah, semoga kamu dipanjangkan umur oleh Allah. Zaman dulu. Tapi datang Islam, dia tukar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tukar. Kerana ada orang dia nak umur panjang, ada orang tak nak umur panjang. Dah kena sakit lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tawa, jangan itu repot kan. Makan tak boleh makan, tapi tak mati-mati. Orang ni dia tak nak panjang umur. Faham tuan? Kita minta doa panjang umur pula dia. Dia dah tak ada dah macam-macam sakit.
Jadi Islam suruh tukar dengan Assalamualaikum. Itu sebagai tanda penghormatan kepada seorang. Jadi bila kita menghormati seorang, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Allah kata bila orang beri salam kepada kamu dengan satu ucapan salam, maka kena jawab dengan salam yang lebih baik. Salam yang lebih baik. Salam lebih baik ni macam mana tuan-tuan? Itu yang saya kata yang terbaiknya bila kita Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bagus. Dan mata pandang mata. Mata ni pandang mata, tengok mata. Barulah orang suka. Ini kita salam. Mata dia tak ke mana tengok kan? Kita salam dia. Aku kalau tengok orang besar macam tu perangai sakit ni hati. Dia tak reti hormat. Salam ni tuan-tuan test nanti. Balik rumah cuba test. Beri salam dengan suami, tengok muka suami. Assalamualaikum. Aku ingat laki kita macam mana agaknya je Musa bini kita macam mana. Ini kita Assalamualaikum. Mana orang nak pandang. Islam aja gitu. Maka dia kata berbagai seorang sujud ibadat seperti sujud dalam solat, tetapi merupakan menghormati sebagai seorang yang tunduk kepada Kaabah sebagai kiblat, dan Baitul Muqaddas bukan sujud kita menyembah Kaabah, tetapi sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah suruh sujud, maka kita sujud. Allah suruh kita puasa, kan? Tuan-tuan angkat satu anggota sujud ni ada 7. 1 2, 3, 4, 5 lutut, 6, 7 ujung kaki tadi. 7 tadi. Tuan-tuan angkat satu, maka habislah tuan-tuan punya semayang tu tak terima. Maka sebegitu juga sujud kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Kena sujud. Bak semayang Allah suruh kita kena sujud, bak puasa kita sujud, bak haji kita sujud, bak zakat kita sujud, semuanya kena sujud, perintah Allah. Tapi ada orang yang dia kata dia nak ambil separuh, dia nak buang separuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kata Allah kamu nak beriman kepada separuh kitab dan kamu nak kufur kepada separuh kitab? Tak boleh. Itu tadi. Maka pengajaran daripada kisah ini, Adam dan zuriatnya tidak sekali-kali layak untuk diingkar, untuk ingkar perintah Allah. Satu pengajaran dia. Adam dan zuriat keturunannya, kita tidak boleh engkar perintah Allah Ta'ala. Tak boleh lawan perintah Allah. Bila Allah suruh semayang, semayang. Puasa, puasa. Tutup aurat, tutup aurat. Jangan lawan. Jangan lawan perintah Allah ni tadi. Sebaliknya wajib menyembah Allah dan yang esa tanpa keraguan dan kecuaian. Kerana Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi Adam sebagaimana disebut dalam ayat ke-70 surah Al-Isra'. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai kenderaan di daratan dan di lautan. Apa maksud dia memuliakan? Allah angkat martabat anak Adam ni, muliakan dia. Anak Adam apa? Anak Adam ni boleh gunakan apa yang ada di bumi ni. Ayam kita boleh sembelih. Kita boleh sembelih ayam, makan ayam tak dosa. Ayam tak sembelih kita. Lembu kita sembelih lembu. Tuan-tuan pernah dengar lembu sembelih orang? Lembu buat mesyuarat. Jaga-jaga kita lagi 2-3 bulan ni. Kalau ikutkan, dia kata nak buat ibadat korban ni. Asyik kawan-kawan kita je kena korban, kata dia. Kita buat mesyuarat. Besok kalau tuan kita masuk, kau pengkis kaki dia. Kau ambil parang, kau sembelih pula dia. Yang kau tukang lapar. Ada? Tak ada. Kita makan sembelih ayam tadi untuk makan. Ikan untuk kita makan. Dan sebagainya untuk itu. Tetapi Allah tak jadikan makhluk itu untuk sujud menyembah kepada Allah. Kita Allah Ta'ala jadikan untuk sembah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Itu keadaan tadi. Maka Allah muliakan Nabi Adam, manusia, bagai kebendaan di daratan, di lautan. Dan kami telah beri rezeki, kan? Kita tengok orang naik kuda, orang tunggang kuda. Tuan-tuan pernah jumpa kuda tunggang orang? Kuda naik atas kuda, kan? Ada? Tak ada. Kita boleh gunakan kuda walaupun kuda. Tengok tuan-tuan pergi zoo, kan? Gajah yang besar. Gajah besar, kita naik atas gajah. Gajah bawa kita berjalan, kan?
Kalau gajah naik atas kita, tak ke mum and the push kita. Itu hebatnya kalau tuan-tuan nak berfikir. Suka renung tuan-tuan. Kehebatan Allah ni kalau kita bertafakur, berfikir, kita akan nampak segenap sudut. Kan? Dia kata Imam Al-Ghazali kata apa? Dia kata hati manusia ni, kata dia, macam cawan kaca ni, kaca. Bila dia jernih, kita nampak. Kita nampak dari sini ke sana, kita nampak tuan-tuan. Pasal dia jernih. Tapi kalau dia keruh macam air laut, air kopi, air teh, dia keruh tuan-tuan. Maka tuan-tuan tak nampak apa pun. Nampak tak? Mama juga hati yang jernih. Kalau hati kita ni jernih, kita buat dosa silap sikit je kita nampak, terkesan. Tapi kalau hati yang keruh, buat dosa besar mana, gerabak kereta api pun, dia tak rasa dia bersalah. Ini keadaan manusia tu. Dari benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka itu dengan selebih-lebihnya daripada banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Kita boleh meniru suara lembu. Lembu tak boleh tiru suara kita. Kita boleh tiru suara kambing. Kan? Bek, jumpa kambing. Bek. Jumpa lembu kan? Bok. Kita boleh jumpa kucing. Miau. Kita boleh tiru suara kucing. Yang saya cakap kepada tuan-tuan dengar ni, yang hari tu kita baca Quran, dengar suara semuanya. Ramai mana pun kita manusia ni, suara kita tak sama. Ada suara orang ni kita dengar tuan-tuan. Kalau lagu Syarifah Aini, duet Syarifah Aini, suara dia orang kata macam buluh perindu, sedapnya. Tapi ada suara orang kita dengar. Saya kalau dengar suara saya tentang kuliah ni rakam, lepas tu saya dengar balik tak menyampahnya aku. Tapi ada suara orang kita dengar sedap suara dia tuan. Saya suka dengar suara Ustaz Dasuki Abdul Rahmi tuan. Kalau dia bercakap tu macam sayu je tuan. Kan? Maka begitulah Allah Ta'ala jadikan binatang-binatang semua bunyi dia tak sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, kata Allah. Yang mana kamu nak dustakan? Dua. Di samping itu dijadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi dan dibekalkan dengan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Makhluk lain tak ada ilmu. Kalau makhluk lain ada ilmu, payah kita tuan-tuan. Kita nak sembelih ayam, kita pasang penjerat. Ayam tu berdiri kat tepi jerat tu. Alah jerat, kata dia. Tak sakit hati kita. Kita nak kat ikan begitu juga tuan-tuan. Dia tak sama macam kita. Dan kisah di atas keengganan melaksanakan perintah Allah kerana merasa diri hebat dan angkuh boleh menyebabkan kekufuran. Nampak tak? Kerana enggan, kerana diri dia rasa dia angkuh, dia tak nak tutup aurat. Kenapa tak nak tutup aurat? Alah, kubur sendiri-sendiri. Masuk kubur sendiri-sendiri. Ini orang angkuh. Jaga-jaga boleh membawa kepada kekufuran. Kenapa tak semayang? Orang semayang pun mati masuk neraka. Ini orang angkuh tuan-tuan. Ini orang angkuh, jaga-jaga tuan-tuan. Orang angkuh ni jaga-jaga kadang-kadang boleh membawa kepada kekufuran. Ramai orang hari ni tak semayang. Allah suruh semayang, wa aqimus solah wa atuz zakah. Kita nampak kisah iblis tadi tak nak sujud kepada Adam. Iblis angkuh pupu angkuh iblis ni, dia sombong tak nak sujud. Dia tak nampak berapa hari ni berapa ramai orang perempuan yang tak tutup aurat. Dia tak nampak berapa hari ni orang yang makan ribah. Dia tak nampak berapa hari ni berapa ramai orang yang tak semayang. Berapa ramai orang tak semayang. Rata-rata masjid saya pergi tuan-tuan, semua sibuk membahaskan, menceritakan pasal masjid tak ramai orang ustaz. Pasal masjid tak ramai orang ustaz. Pasal masjid tak ramai orang ustaz. Rata-rata sebegitulah. Lalu tadi saya sebut dekat Baik Raja tadi, kita ambillah pengajaran sedikit pada warung. Kenapa warung ramai orang? Warung kenapa ramai? Setengah-tengah warung ramai orang. Kalau tuan-tuan pergi satu warung dekat sana, pukul 6.30 kari kambing dia dah tak ada lagi dah. 6.30 buka, pukul 7.30 dah habis. Pukul 7 dia buka, 7.30 kari kambing tu 20 kilo dah habis masak. Sebab apa? Sebab apa? Kita ambillah sedikit pengajaran. Faktor yang pertama, orang pergi warung ni ramai, antaranya makanan dia sedap. Jadi masjid pun kalau nak ramaikan orang, buat makan sedap-sedap sikit. Habis aja kuliah, ikan jenahak masak asam pedas ke tuan-tuan, ikan pari masak asam pedas ke, duduk ramai-ramai makan.
Kambing 2 ekor bergolek kat sana. Apa nak pening kat sini banyak korporat-korporat. Sekali beri kita makan orang makan, Nabi kata Allah bagi makanan besok buah-buahan di syurga. Tengok warung macam mana dia ramai orang. Kerana masakan dia sedap. Kerana masakan dia sedap. Yang kedua, layanan dia pun baik. Kita pergi warung, kalau dia buat tak layan kita duduk aja. Agak-agak kita datang lagi tak agak-agak. Layanan dia macam orang kata istilah Melayu, baca-baca sial layanan dia. Kita balik cepat dah. Tapi kalau layan dia, kan kena pula anak dara duduk tepi. Abang Latif, nak makan apa Abang Latif? Kita ingat pagi petang siang malam kita datang warung tu tuan. Ini kita datang surau, kadang-kadang orang tengok kita macam tu je, jauh je, tengok kita macam pandang apa je tuan. Kadang-kadang layanan tu penting, barulah orang pergi masjid tu seronok. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, suasana warung tu, tengok warung tu bersih tak bersih. Kalau makan sedap macam mana tapi pengotor, orang balik juga masjid pun gitu juga. Kalau masjid ni kotor, orang nak pergi masjid pun letih tengok kan. Jadi ambillah sedikit pengajaran. Ilmu ni kan mutiara yang keciciran tuan-tuan. Kutip mana yang kita jumpa, bukan semestinya kita kutip mutiara tu dekat tempat-tempat, tapi mana yang kita jumpa yang baik kita ambil. Pengajaran, kaedah nak memakmurkan masjid. Kan? Saya selalu sebut Masjid Jami' Pek Raja ni tuan. Bukan nak puji apa, tapi apa yang dibuatkan. Cuma sekarang ni tengok tadi tak berapa nak ramai. Sebab apa agak-agak tuan? Dulu kuliah ada makan ramai-ramai ke tepi. Sekarang ni main bungkus. Tapi tak apalah untuk masa PKP ni tuan nak buat macam mana kan? Wallahu a'lam. Maka daripada kisah di atas, keengganan melaksanakan perintah Allah kerana merasa diri hebat, angkuh boleh menyebabkan kekufuran. Jaga, bukan baca iblis tadi kufur, tak nak sujud kepada Adam. Yang kita hari ni tak nak pakai tutup aurat sebab apa? Tak nak semayang sebab apa? Dia fikir gitu. Dua, yang keempat, ulama mazhab Malik mengatakan sesiapa yang diberi keistimewaan oleh Allah tetapi dia bukan seorang nabi dan dinamakan karamah, itu kemuliaan. Dia bukan nabi tapi dia beri kemuliaan oleh Allah, dinamakan karamah, tetapi dia bukanlah bukti dirinya wali Allah. Kerana maklumat dan pengetahuan seorang itu sebagai wali tidak boleh dipastikan kecuali selepas dibuktikan mati dalam keadaan beriman tadi. Yang kelima, sujud kepada Allah merupakan satu tuntutan kepada manusia, sama ada dalam solat atau mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan sujud syukur. Itu sujud tuan-tuan, nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Saya selalu pesan dengan orang, sujud syukur ni jangan tinggal. Sujud syukur ni jangan tinggal. Nikmat yang Allah bagi, nikmat sihat, nikmat lapang masa kita tuan, nikmat apa lagi nikmat. Tiap-tiap hari kita ni kena buat sujud syukur kepada Allah, berterima kasih kepada nikmat yang Allah bagi. Kerana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku tambah nikmat aku atas kamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat kata Allah, azab aku ni pedih. Maka jadi orang yang bersyukur. Dan akhir sekali, Islam melarang sama sekali sujud menyembah ke bumi, melainkan hanya kepada Allah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sujud tuan-tuan. Yang tadi saya kata kadang-kadang orang pergi dekat tugu negara, sebagai tanda hormat. Nak apa? Kan batu tu yang kita pergi gini nak apa? Kan? Yang kita gini nak apa? Dia batu tu, tak boleh kita merendahkan diri kepada batu tu. Tapi pasal orang dah tengok orang lain buat, dia pun buat, dia pun tak tahu. Dia tak nak ngaji, dia tak nak belajar. Berbahaya kepada akidah. Lau kuntu amiran ahadan an yasjudu li ahadin la mar'ata an yasjudu li zawjiha. Sekiranya aku ingin memerintahkan kamu untuk sujud kepada seorang, nescaya aku perintahkan para isteri untuk sujud kepada suaminya. Kalaulah boleh sujud kepada manusia ni, kata dia, nescaya aku perintahkan nombor satu, bini kena sujud kepada suami. Nak cerita betapa tingginya martabat suami itu sendiri, martabat suami. Tapi tak boleh sujud. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sampai situ habislah kuliah kita hari ni. Cepat sikit kita baca satu ayat, insya-Allah
minggu depan kita sambung balik kepada ayat ke-60, ayat ke-35 hingga ayat ke-39 daripada surah Al-Baqarah. Jadi sikit cukuplah hanya sekadar itu untuk hari ini, insya-Allah. Panjang usia kita bertemu pada lain masa, lain ketika, insya-Allah. Ada yang meminta saya untuk tuliskan selawat yang saya baca pada minggu lepas. Tuan-tuan, saya tulisan jauh ini tak berapa cantik, jadi saya suruh sahabat saya untuk menuliskan biar dia cantik sikit. InsyaAllah kalau ada rezeki minggu depan nantilah kalau ada, tuan-tuan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.